Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pendidikan akhlak dan tasawuf bersama saya Ustazah Haiza Yuslina binti Misman. Baiklah, Ustazah akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk pelajaran yang pertama, iaitu manusia sebagai makhluk Allah. Ustazah harapkan semua murid-murid telah bersedia dengan kitab yang ada. Bagi pelajar yang mungkin yang tak ada kitab, insyaAllah Ustazah ada berikan nota dalam slide ni. Kamu boleh dengarlah keterangan Ustazah berikan pada hari ini. Baiklah, manusia sebagai makhluk Allah Ta'ala. Sebelum tu, kita kenal dulu asal kejadian manusia, iaitu unsur utama manusia ada dua. Yang pertama jasad dan yang kedua roh. Okey, yang pertama jasad. Jasad ini merangkumi segala benda yang ada pada tubuh badan yang nyata, yang dikenali sebagai jasmani. Okey, pelajar semua tahu jasad. Dalam pada diri kita, jasad tu ialah anggota badan kita lah. Tangan, kaki, semua segala panca indera tu kita panggil jasad. Baik, jasad ini berasal daripada tanah dan kembali juga kepada tanah. Jasad manusia ini dicipta oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Baik, yang kedua ialah roh. Roh ni datangnya daripada Allah, kembali juga kepada Allah. Roh ini merangkumi segala benda yang tidak nyata, kita tak nampak. Roh ni ada dalam diri ataupun ada dalam jasad seseorang, dikenali sebagai rohani. Baik, ada jasad, ada roh. Kalau ada jasad, tak ada roh, maksudnya kita dah matilah. Okey, jadi itu yang dinamakan roh tu daripada Allah, kembali juga kepada Allah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kelebihan manusia. Sebelum tu, Ustazah terangkan dulu pengertian manusia sebagai makhluk Allah Ta'ala. Okey, manusia ialah makhluk yang dijadikan atau dicipta oleh Allah Ta'ala. Walaupun manusia ini makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain, namun mereka merupakan makhluk Allah Ta'ala yang istimewa. Untuk mengetahui keistimewaan manusia berbanding dengan makhluk yang lain, manusia perlulah melihat diri mereka dan membandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar mereka. Okay, firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan? Ya, ini dalil-dalil dan juga bukti-bukti itu. Okey, jadi memang benarlah manusia ni makhluk istimewa yang lebih baik dan lebih mulia daripada makhluk yang lain. Ini dapat dijelaskan lagi oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Tin ayat 4, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, iaitu dan berkelengkapan sesuai dengan keadaan. Baik, jadi di sini menunjukkan bahawa manusia ni mempunyai kelebihan. Kenapa kita adalah makhluk Allah yang paling istimewa? Kerana kita banyak kelebihan. Antaranya yang pertama, kita ni berakal dan juga berfikir. Kalau makhluk yang lain, contohnya haiwan, diberi otak tetapi dia tak ada akal. Kalau dia cerdik pun, itu adalah latihan yang diberikan oleh manusia tu sendiri. Kita bimbing dia supaya binatang tu jadi cerdik.
dan sebagainya lah. Boleh berkata-kata. Itu semua manusia yang latih. Jadi usaha manusia tu sebenarnya daripada apa? Semuanya itu daripada akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada otak, kemudian berakal, dan dari situ kita boleh berfikir secara rasional, secara yang baik. Yang keduanya, manusia ni kelebihannya dia ada ilmu. Dengan kita berakal, kita boleh berfikir, kita berilmu. Seterusnya kita boleh berkata-kata dan ada kemahiran. Boleh mereka cipta. Jadi kita dengan adanya ilmu tadi tu, kita boleh mereka cipta sesuatu. Ada daya imaginasi, daya kreativiti yang boleh kita tonjolkan. Sebab kita ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Okey. Baiklah, seterusnya tanggungjawab manusia. Okey. Tadi kita dah tahu kelebihan manusia. Baik, bila manusia itu mempunyai kelebihan, manusia itu juga mempunyai tanggungjawab. Yang pertama, tanggungjawab kita sebagai manusia ialah terhadap Allah Ta'ala. Baik, tanggungjawab kita terhadap nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Apa nikmatnya? Nikmat yang kita dapat daripada Allah Ta'ala ialah seperti contohnya kita bernyawa. Kita hidup. Kita boleh berkata-kata, bercakap, boleh melihat. Itu semua segala yang kita dapat tu adalah nikmat. Rezeki yang kita dapat pun nikmat. Rezeki hidup bahagia. Kita ada keluarga, ada ibu ayah. Itu semua nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kesihatan juga merupakan satu nikmat. Baik, jadi kita mempunyai tanggungjawab terhadap Allah dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala beri ke atas diri kita. Kerana apa? Kerana nanti pada hari akhirat kita akan ditanya. Kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Contohnya kaki. Kemana kita bawa kaki ni? Ataupun kaki ni. Contohnya kaki ni bawa kita ke mana? Kita gunakan ke mana kaki ni bergerak? Contoh ke masjid. Itu adalah tempat yang baik, tempat ibadah. Bukan kita bawa kaki kita ni ke tempat maksiat. Itu yang pertama lah. Contoh yang pertama. Contoh lagi, kita ni diberi nikmat kesihatan. Kita diberi nikmat kesihatan. Jadi kita gunakan nikmat kesihatan kita yang ada ini dengan beribadah. Contohnya sembahyang, puasa. Perkara-perkara yang wajib yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kita tu, kita wajib laksanakan. Kerana apa? Kerana nanti di hari akhirat kita akan dipersoalkan. Anggota badan kita ni semua akan ditanya. Jadi itulah antara tanggungjawab manusia kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya terhadap amalan. Baiklah, kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan sesungguhnya kamu pasti akan ditanya tentang apa jua yang kamu kerjakan. Maksudnya di sini, setiap manusia itu bertanggungjawab terhadap amalan yang dilakukan. Iaitu amalan kita, contoh solat, ibadah puasa, perkara yang wajib lah yang Allah Ta'ala telah amanahkan kepada kita. Contoh solat, kalau kita buat tu, adakah kita buat dengan khusyuk? Adakah kita buat dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala? Adakah kita buat tu kerana menunjuk dan sebagainya? Begitu juga dengan puasa. Adakah kita berpuasa, menahan lapar, dahaga semua, kita laksanakan perkara-perkara yang sunat? Ataupun kita puasa dengan sia-sia, kita melakukan perkara maksiat dan sebagainya. Jadi manusia itu bertanggungjawab terhadap amalan yang dilakukan itu, supaya amalan tadi tu yang kita buat dapat diterima oleh Allah SWT. Kita nak pahala, ganjaran yang sebaik-baiknya daripada Allah Ta'ala. Jadi kita perlu melaksanakan setiap amalan kita dengan hati yang ikhlas. Semuanya adalah kerana Allah Ta'ala. Dan setiap amalan yang kita lakukan itu mesti ada niat. Barulah dinamakan amalan. Kalau kita melakukan ibadah tanpa ada niat, ataupun amalan tanpa ada niat, dia perkara itu adalah baik juga. Cuma bezanya
ibadah yang kita laksanakan kerana Allah Ta'ala itu mesti ada dengan niat. Tapi kalau kita nak melakukan kebaikan kepada sesuatu yang lain, contohnya perbuatan kita membantu ibu bapa, bantu guru, bantu ayah dan sebagainya, itu memerlukan juga niat yang baik. Secara tak langsung seseorang itu kena ada keikhlasan. Menolong itu kerana apa? Contoh, kalau menolong guru, kita nak berbakti dengan guru, kita nak keberkatan, kita mahukan keberkatan ilmu yang guru berikan pada kita. Itu. Jadi bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk. Melakukan sesuatu tu bukan kerana nak menunjuk. Jadi pastikanlah kita ni bertanggungjawab terhadap setiap amalan yang kita lakukan tu kerana Allah Ta'ala. Baiklah, seterusnya tujuan manusia dijadikan. Baik, manusia itu dijadikan yang pertama adalah tujuannya untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Baik, manusia ini mempunyai tujuan hidup manusia. Tujuan kita hidup sebenarnya kita nak sihat, selamat. Kita nak senang, kita nak selesa. Kita mahukan kejayaan, kita mahukan kecemerlangan, kita mahukan kebahagiaan, maruah diri kita dihormati. Jadi itu adalah tujuan hidup manusia. Tetapi bagi tujuan manusia jadikan ini, dengan adanya manusia tadi tu sihat, selamat, kita senang, kita berjaya, kita maju, cemerlang, tujuannya juga adalah untuk mengenal Allah Ta'ala. Kenapa kita perlu kenal Allah Ta'ala? Kerana Allah yang menjadikan manusia. Kenapa Allah jadikan manusia? Adalah kerana untuk kita ni beribadah. Tujuannya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Taala, kepada Allah yang telah menjadikan manusia. Selain daripada itu juga, tujuan manusia jadikan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita yang telah diamanahkan oleh Allah, telah diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini, maka kita hendaklah menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan kebaikan, menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Baiklah, seterusnya kita lihat pada slide yang terakhir, slide yang ke-6, iaitu tanda orang yang tahu dia dijadikan. Yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik, Ustazah lupa kalimah ataupun perkataan Rasul. Nanti masa buat nota, kamu tambahkan perkataan dan Rasulnya. Okey. Yang kedua, sentiasa ingat Allah. Kita hendaklah sentiasa ingat Allah dalam apa jua keadaan. Iaitu sama ada kita dalam keadaan senang, susah, sihat, sakit dan sebagainya. Kita hendaklah ingat Allah. Dan di mana jua kita berada, kita kena ingat Allah. Allah sentiasa ada dengan kita. Allah sentiasa melihat apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat. Okey. Yang ketiga, ikhlas dalam amalan. Okey, setiap orang yang ingin melakukan amalan, melakukan ibadah, hendaklah dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, kita buat amalan itu kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana kita nak nak menunjuk. Okey, bukan kerana seseorang. Okey, kerana ibu kita sembahyang, kerana guru kita buat kerja. Sebenarnya apa segala yang kita lakukan, amalan yang kita buat, contoh macam kita seorang pelajar, kita bertanggungjawab sebagai seorang pelajar. Jadi itu adalah amanah. Amanah kita sebagai seorang pelajar ialah diamanahkan untuk kita belajar. Jadi kita hendaklah melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan amalan yang baik. Dan secara tak langsung, perbuatan kita itu adalah kerana Allah Ta'ala. Niat kita tu kerana Allah. Jadi kita kalau belajar kerana Allah, insya-Allah pelajaran kita akan diberkati oleh Allah. Yang keempat, bertanggungjawab. Maaf suara Ustazah dah serak dah ni.
Okey, yang keempat, bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab maksudnya melaksanakan tanggungjawab itu dengan bersungguh-sungguh sebagai khalifah di muka bumi Allah Ta'ala dengan taat kepada suruhannya dan kita meninggalkan segala larangannya. Taatlah segala apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang baik kita buat. Okay, perkara yang Allah Ta'ala larang. Contohnya, maksiat. Kita tinggalkan. Selain daripada itu, perbuatan jenayah dan sebagainya, kita hendaklah tinggalkan kerana itu adalah perkara yang dilarang. Okay. Yang kelima, iaitu tanda orang yang tahu dia dijadikan berakhlak mulia. Okay, itu tandanya yang kelima, dia berakhlak mulia. Dalam mana situasi, dalam ke mana sahaja keadaan dia, dia sentiasa mengamalkan akhlak mulia. Okay. Dan juga sentiasa menyedari diri dia sebagai seorang Muslim dan berpegang teguh pada syariat Islam. Okay. Ini adalah tanda-tanda orang yang tahu dia dijadikan. Okay. Alhamdulillah. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah Ustazah doakan semoga apa sahaja ilmu yang kamu dapat pada hari ini daripada subjek yang pertama tadi, Al-Quran, hafazan, ibadat, tafsir dan juga akhlak, semoga Allah memberkati. Dan Ustazah harapkan kamu dapat buat ulang kaji. Nota yang Ustazah beri ni adalah ringkasan. Okay? Nanti kamu bacalah kitab yang ada pada kamu. Tolong baca. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada tugasan yang kamu perlu lakukan, iaitu kamu hendaklah menyalin semula nota-nota yang Ustazah berikan dalam slide ni daripada slide yang pertama. Minta maaf, bukan slide pertama ya. Daripada slide yang kedua sampai ke-6. Okay, slide pertama tu tak perlulah. Sebab ada nama Ustazah, ada gambar Ustazah, nanti takkan nak melukis kan. Okay, jadi kamu buat daripada slide yang kedua hingga yang ke-6. Okay, dalam buku kosong ke ataupun dalam kertas. Okay, janji ada nota untuk simpanan kamu buat ulang kaji selepas ni. Okey. Jadi apa yang Ustazah harapkan, semoga kamu semua faham apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Baiklah, wallahu alam bisawab. Selamat belajar semua. InsyaAllah bila sekolah bersemuka dah bermula, kita akan jumpa nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.